kasih Tuan Sri Yang Di-Pertua yang memberikan keizinan kepada saya untuk turut terlibat dalam rang undang-undang undang-undang P.Ramlee. P.Ramlee dah tahu satu ketika dahulu bahawa inilah industri yang sangat menguntungkan, yang boleh membawa pulangan yang besar. Bila Husin Lampoyang kata bahawa lebih baik meniaga manusia daripada meniaga benda lain. Jadi saya ucap terima kasih. Dan kesempatan ni saya nak ucap terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri. Saya baca dalam akhbar dalam internet tadi, permit harakah sudah pun dikembalikan. Jadi saya ucap terima kasih. Tetapi bagi saya bahawa adalah suatu yang tidak wajar jika permit suara keadilan dan juga roket tidak dikembalikan, apatah lagi dengan diberikan pula kepada kami itu dengan syarat-syarat yang begitu ketat, dan ini tidak membantu kepada kita untuk meningkatkan tier media kita ni, tahap media kita membincang soal akta perdagangan ini ke arah untuk nak naik taraf daripada tier 3 kepada tier 2, tier 2 kepada tier 1. Sedangkan kita bukan sahaja memerlukan ke dalam hal yang berkaitan dengan isu hak asasi dalam anti perdagangan orang ini, tetapi kita juga harus mempertingkatkan dalam soal hak asasi dalam hak kebebasan media, yang harus juga memperlihatkan satu sikap keterbukaan kerajaan dan juga negara kita ini kepada masyarakat antarabangsa. Jadi tak ada apa perlu yang nak ditakutkan dengan liputan-liputan media. Kami pun berhadapan dengan media-media arus perdana yang memberikan liputan yang manipulit berbagai-bagai isu yang kami rasa bahawa itu soal mereka, dan kita bersedia berhadapan dengan media. Jadi saya harap dengan kehebatan kebijaksanaan rakan saya Yang Berhormat Menteri ini akan dapat memperluaskan lagi permit yang diberikan kepada harakah, dan juga mengembalikan juga permit untuk suara keadilan dan juga roket. Ini perdagangan akta perdagangan akbar kan? Ya, tetapi baik. Tuan Sri Yang Di-Pertua, kita membincangkan membuat pindaan ini ialah untuk meningkatkan tahap kedudukan kita. Ini juga adalah kerana ada kaitan dengan persoalan isu laporan-laporan ataupun tuntutan masyarakat antarabangsa seperti mana yang disebut oleh rakan-rakan tadi. Juga yang dipengaruhi, bagi saya bahawa itu merupakan pengaruh Amerika. Kumpulan-kumpulan antarabangsa di bawah United Nations dan sebagainya adalah merupakan badan-badan yang dipengaruhi oleh Amerika, dan juga dalam apa yang dilakukan dalam United States Department punya report pun begitu, yang menunjukkan kedudukan negara kita berada dalam keadaan yang sangat tidak menggembirakan. Jadi bagi saya, kenapa pula kerajaan begitu sungguh-sungguh untuk memenuhi tuntutan ini? Walaupun saya bersetuju dalam isu ini, saya bersetuju, tapi janganlah dalam hal-hal yang lain, kita tuduh orang ni ejen Amerika, ejen CIA, sedangkan kerajaan sini pun nak memenuhi tuntutan beberapa laporan yang dibuat oleh Amerika dalam isu soal perdagangan manusia ini. Sedangkan dalam perkara yang lain, tuduh pula orang ni ejen CIA. Saya tak tahu sama ada Malaysia juga dengan akta ini boleh jadi ejen CIA. Ya, tetapi UN protokol itu satu yang dipengaruhi oleh pengaruh Amerika yang cukup kuat. Jadi sebab itu, walaupun saya bersetuju dengan pindaan ini, tapi janganlah kita bermain politik untuk melemparkan tuduhan-tuduhan dalam hal-hal yang lain. Sekali tuduh orang bayang kat CNN, 2 hari lepas itu tuduh pula kata ejen CIA. Kalau ejen CIA tak payah bayanglah, hari-hari boleh keluar dalam CNN. Apa pula kena bayar? Macam tu juga
tuduh ajaran sesat, lepas tu ajak kerjasama. Kok mana nak kerjasama dengan orang sesat? Saya pun tak tahulah, demam panas ke apa UMNO ni. Demam panas, jadi saya ingat boleh mandi ayam daun semambu lepas ni, insya-Allah. Baling boleh tolong berubat ayam penawar sikit lah. Baling tolong jampi ayam penawar bagi minum pimpinan UMNO ni. Dia demam panas buat ayam daun semambu. Ada segelintir dia ada sesat sikit. Jadi Tan Sri yang dipertua hari-hari akhir ni banyak sikit. Itu maka saya benarkan. Ya. Pasal hari akhir. Ya, hari-hari akhir lepas ni. Tapi jangan terlaluan. Nak tunggu leteran Tan Sri itu bulan 10 pula. Leteran yang sangat mengembirakan saya. Jadi Tan Sri yang dipertua bahawa isu di sini Tan Sri ialah isu pertama sekali ialah sejauh mana penguatkuasaan yang telah pun dilakukan selama ini, selama pelaksanaan akta yang telah pun kita luluskan. Walaupun ada pindaan-pindaan yang telah dibuat dan akan dibuat pada hari ini. Sebab apapun akta yang kita buat, yang kita bentang di sini, yang kita buat pindaan di sini, ialah kita berhadapan dengan masalah penguatkuasaan yang tidak menampakkan suatu yang serius di kalangan kita, khususnya pihak berkuasa. Sebab saya melihat bahawa banyak report-report yang telah pun dibuat oleh berbagai-bagai pihak, khususnya oleh pekerja-pekerja asing yang datang ke negara kita ini, di mana antara isu yang kita lihat bahawa ada pihak-pihak yang mengambil kesempatan, umpama ejen-ejen membawa masuk pekerja asing ini, mereka telah dapat duit. Ini pekerja asing yang dibawa secara yang sah oleh ejen-ejen ini. Ejen ini telah pun mendapat bayaran daripada ejen di luar negara, sama ada di Indonesia ataupun di Bangladesh ataupun di mana-mana. Kemudian sampai ke sini di airport, pasport mereka itu akan diambil. Pasport mereka akan diambil. Kemudian dalam mereka mendapat visa on arrival ini untuk hanya dalam satu tempoh yang sangat terhad. Kemudian dalam tempoh itu mereka tidak ada kerja, mereka tidak diberi kerja, dan mereka diletakkan, dibiar begitu sahaja, dan pasport mereka dipegang, dan contact person ejen di sini itu pun sudah pun terputus. Jadi ini yang kita lihat banyak report-report yang ada di tangan saya yang dibuat oleh berbagai-bagai pihak, NGO, ada 4-5 file berkaitan dengan report-report ini, yang kita lihat bahawa menunjukkan bahawa ejen yang membawa itu adalah ejen yang sah, ejen yang sah yang dilantik oleh, yang diberikan lesen oleh pihak kerajaan sendiri. Jadi saya tidak tahu selama ini sejauh mana apakah tindakan yang telah pun dibuat oleh pihak berkuasa untuk mengambil tindakan kepada ejen-ejen ini, dan akhirnya kita lihat bahawa mereka ini terperangkap dalam keadaan yang akhirnya mereka akan ditahan oleh pihak berkuasa. Pekerja-pekerja ini akan ditahan oleh pihak berkuasa akibat daripada kerakusan ejen-ejen ini yang dikatakan eksploitasi kehadiran dan kedatangan pembawaan mereka itu untuk menjadi pekerja di Malaysia, yang dijanjikan dengan imbuhan bayaran ribuan ringgit sebulan, hampir dekat RM2,000, RM3,000 sebulan dijanjikan, dan mereka sanggup membayar dengan bayaran yang begitu banyak untuk mendapat satu bayaran yang lumayan di Malaysia. Jadi ini isu yang kita hadapi sekarang ini, kerana bagi saya bahawa inilah perkara yang berkaitan dengan soal penguatkuasaan. Yang kedua juga ialah